Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. Kerajaan Sarawak bercadang untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 1 hektar taman pokok belian yang moden dan terancang. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari berkata ia akan diwujudkan di kawasan Petrajaya. As you know, we are synonymous to belian, which can be layman word is iron tree lah. Nya macam spesies stick tahan asap, dan kita telah mengenal pasti 1 hektar dalam bandar untuk kita tanam dengan belian. Untuk dalam bandar kita buat bandar kita ada balance ekosistemnya between the trees dan juga kawasan perbandaran kita yang juga mestilah hijau. Menurutnya, pokok-pokok belian itu akan ditanam di kawasan Bukit Siol dan dipeluaskan ke kawasan lain yang akan dikenal pasti. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program penghijauan Malaysia kempen penanaman 100 juta pokok peringkat negeri Sarawak pada Rabu. Dalam pada itu, katanya kerajaan negeri sentiasa menyokong kempen penanaman pokok melalui program restorasi landscape hutan. Selain belian, kerajaan turut mengambil kira penanaman pokok cepat tumbuh sebagai pendekatan mewujudkan sistem dalam aktiviti penanaman pokok. Yang perkara satu saya nak sebutkan di sini selain pada belian of course take time to grow, but we have fast growing species of trees. Within a period of 4 to 6 years, you can harvest the trees, and that become renewable. The moment you potongnya ada zone ataupun block, you tanam sini, then they grow. You tanam sini, by the time you finish, that one already can be harvested. Syarikat pemegang lesen peladangan hutan digesa untuk mempergiatkan penanaman hutan bagi memastikan dasar kelestarian alam sekitar dapat dicapai. Jadi saya dalam PEN COVID-19 Economy Policy, kita ada dasar baru, that is what we call environmental sustainability. Inilah satu-satunya yang kita nak laksanakan, iaitu menanam pokok semula, dan saya minta semua mereka yang berkecimpung di dalam industri balak untuk mereka menanam semula pokok-pokok itu. Itu adalah syarat untuk kita mengeluarkan lesen. Kelulusan atau pembaharuan lesen hanya diberikan kepada syarikat yang komited dalam penanaman semula pokok di kawasan masing-masing. Bagaimanapun, Abang Johari mendedahkan penanaman semula pokok belum berada pada tahap memuaskan. Of course, I was not happy when I became your CM. I looked into all this industry on pembalakan. There are certain areas adalah dia tanam semula, but not to our satisfaction. Ada dia bertanam tapi seed full lah. So what we do now is Jabatan Hutan has been directed to formulate certain policy. When we issue license, we say mandatory for you to plant trees. Tegasnya, kerajaan memandang serius perkara itu, malah telah mengeluarkan amaran kepada syarikat-syarikat berkaitan untuk rekod sebanyak lebih 10.45 juta pokok telah ditanam melalui program restorasi di Sarawak sejak dilancarkan tahun lepas. Semua rakyat Sarawak akan mendapat vaksin COVID-19 secara percuma, walaupun kerajaan negeri terpaksa menanggung kos pengangkutan yang tinggi. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari berkata, harga bagi 2 dos vaksin berkenaan dijangka RM77, tidak termasuk kos pengangkutan. Penyediaan vaksin COVID-19 secara percuma kepada rakyat Sarawak merupakan persediaan kerajaan negeri membendung pandemik COVID-19 ketika ini. Sebab vaksin tu kalau nak datang ke Sarawak, mesti dalam satu kontainer, refrigerated container yang khas, di mana darjahnya ialah
below 70 degrees kesejukannya. Maka ini ada kosnya, itu kita belum tahu lagi. Tetapi kerajaan kita telah bersedia untuk sama-sama mengira apakah kos yang akan kita hadapi. Tetapi kerajaan negeri, pimpinan saya, rakyat diutamakan. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan memastikan logistik vaksin mencukupi serta mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Malah beberapa faktor perlu diambil kira termasuk infrastruktur dan demografi setiap kawasan di Sarawak terutama kawasan pedalaman. Dan ini penjelasan Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas. Kerana kawasan Sarawak nombor 1 luas, nombor 2 banyak kawasan-kawasan pendalaman mungkin susah untuk dilalui. Nombor 3, kalau visa, you need to have a very cold storage facilities. Pfizer, yeah. So we don't want to be caught apabila vaksin datang nanti kita kelang kabut. That's why the task force is being set up. And they were asked to come up the report within a month to do the assessment of the infrastructure in Sarawak. Jelasnya pengurusan vaksin ini akan dikendalikan oleh satu jawatan kuasa khas yang akan membantu kerajaan negeri. Pasukan itu diketuai oleh Datuk Dr. Q dan Datuk Dr. Jamilah Hashim dan Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing. Bertemu kembali. Pokok angsana yang telah ditebang di sepanjang Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob akan diganti dengan tanaman landscape yang lebih rendah. Ini adalah bagi memberi keselamatan kepada pengguna jalan raya. Kata Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, pokok-pokok berkenaan telah mencapai usia 30 hingga 40 tahun. Disebabkan usianya yang telah lama, beliau memberitahu dahannya mulai rapuh dan mudah patah dengan sendirinya. Justru ia sangat berbahaya kepada pengguna jalan raya terutama ketika hujan lebat dan ribut. Tahun ini saja, tahun 2020, 7 kejadian. Dahan-dahan pokok itu jatuh, patah dan merentang ke tengah jalan dan menyebabkan berlaku kemalangan kecil dan kemalangan besar. Dan kalau kita rangkumi kejadian yang telah pun berlaku sejak sekian lama, sejak beberapa tahun lepas, ada 2 kes kematian. Kematian pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan orang ramai di media sosial mengenai aktiviti penerbangan yang dilakukan oleh pihak Dewan Bandara Kuching Utara baru-baru ini. Ujarnya keputusan untuk menebang pokok berkenaan telah dibincangkan pada awal bulan Mac yang lalu. Setakat ini, 95% pokok telah ditebang yang merangkumi sekitar 200 pokok angsana. Dua balai bomba dan penyelamat kategori E dicadangkan pembinaan di kawasan Parlimen Puncak Borneo, kata ahli parlimennya Willy Monggin pada Rabu. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi berkata, beliau bersama pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak sedang mengenal pasti tapak sesuai bagi pembinaan balai bomba berkenaan. Sementara itu, beliau meminta supaya pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat memperluaskan lagi program sedia urus isi rumah suri ke semua kampung di Parlimen Puncak Borneo. Katanya program berkenaan sangat sesuai kerana ia mendidik golongan suri rumah tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran dan apa yang perlu mereka lakukan apabila kebakaran berlaku di rumah masing-masing. Willy berkata beliau komited untuk menyokong program suri yang bertujuan untuk mempertingkatkan tahap kesedaran pencegahan kebakaran di kalangan suri rumah tangga ini untuk dilaksanakan dengan meluas di kawasan parlimennya, termasuk menyediakan peruntukan bagi tujuan itu. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin bersedia memberi taklimat terperinci berkenaan kos vaksin COVID-19 kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara dan dalam masa yang terdekat. Namun anggota PAC diminta patuh pada syarat kerahsiaan non-disclosure agreement. Setiap perjanjian yang kerajaan Malaysia ataupun mana-mana kerajaan di dunia memeterai dengan mana-mana syarikat farmaceutical
adalah perjanjian yang tertakluk kepada kerahsiaan, non-disclosure agreement ataupun confidentiality agreement. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat farmaceutical yang keluarkan vaksin ini. Beliau berkata demikian ketika sidang media perkembangan perolehan vaksin COVID-19 di Putrajaya pada Rabu. Khairi turut menyuarakan kesediaannya untuk bersikap telus terhadap PAC berhubung isu-isu berbangkit kos pembelian vaksin untuk rakyat Malaysia. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Selamat Hari Natal kepada semua. Saya Connie Grace dan salam hormat. Jumpa lagi.